الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ولا استعانة إلا به والحمد لله ولا ثناء إلا عليه والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء اللهم فرج عنا كربنا اللهم فرج عنا كربنا اللهم فرج عنا كربنا بفضلك وكرمك يا كريم وبحق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين يا كريم. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah. Maka pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempatan untuk kita berada bersama dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, mendapat restu dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat doa daripada kalangan para malaikatillah, dan mudah-mudahan kita berhimpun di sini kerana kasih kita yang satu, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, dan kasih sayang sesama kita kerana Allah. Mudah-mudahan tausiah ataupun at-tawasi, saling kita berwasiat dan berpesan-pesan sesama kita di atas jalan kebenaran dan kesabaran ini nantinya akan menghimpunkan kita dengan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana warid dalam riwayat, al-mutahabbuna fillah, mereka yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala nantinya akan ditempatkan di mahsyar itu ala manabir min nur, iaitu di atas mimbar-mimbar yang Allah taala jadikan daripada cahaya, sehingga manusia merasa kagum kepada mereka itu, lalu bertanya sesama mereka, adakah mereka itu daripada kalangan para nabi ataupun para syuhada? Lalu dikatakan mereka itu daripada kalangan hamba-hamba Allah yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertama sekali sebelum kita sambung bacaan kitab kita insya-Allah, marilah sama-sama kita luruskan niat kita bahwasanya kita hadir pada malam ini, duduk di sini sama ada mendengar ataupun membaca, menyemak kitab yang ada di hadapan kita itu dengan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih tidak hadir lagi ikhlas itu, mudah-mudahan kita cubalah sedaya upaya istikhlas untuk menghadirkan dan minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah hadiahkan kepada kita keikhlasan insya-Allah. Yang kedua, insya-Allah malam ni kuliah kita dalam 8.20 atau 8.30 kita berhenti. Kita akan lanjutkan sedikit dengan tazkirah ringkas. Barangkali ada sebahagian kita yang sudah pun maklumi, itu salah seorang daripada guru kita. Saya ingat ramai kita masjid juga yang Al-Fadhil Al-Marhum Ustaz Sa'din Ibrahim rahmatullahi alaih, yang kita dapat perkhabaran hari ini kurang lebih dalam jam 2 tadi meninggal dunia, dan jenazah beliau sudah pun dibawa pulang ke Kelantan dan akan dikebumikan di sana.
Jadi di atas rasa cinta, pertama kita kerana beliau adalah sahabat kita dan beliau juga adalah guru kita. Banyak masjid juga beliau mengajar tajwid dan bacaan Al-Quran. Jadi sebahagian daripada hak beliau yang sepatutnya kita tunaikan. Maka marilah sama-sama insya-Allah selesai daripada kuliah kita pada malam ini, sebelum daripada kita solat Isya, kita lanjutkan sedikit dengan tahlil ringkas insya-Allah. Kita mohon hadiahkan pahala bacaan yang kita bacakan itu kepada beliau, dan sama-sama kita doakan untuk kerahmatan beliau, dan mudah-mudahan nanti bila kita mati pula Allah gantikan dengan orang lain pula untuk doakan kita insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita sambung kitab kita. Seperti yang kita maklumi, kita membaca kitab Bisyaratul Amilin wa Nadharatul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Allama Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Ibn Muhammad Al-Fattani radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi wa bihi fid darain amin. Kita sambung malam ini insya-Allah, iaitu pada kitab yang bercetak Jawi, itu pada muka surat 3, iaitu perenggan yang di bawah itu, di hujung perenggan yang kedua daripada bawah itu, dan bersabda ya Rasul ya baginda Nabi sallallahu. Bagi kitab yang bercetak Rumi boleh semak itu pada muka surat 5 pada perenggan yang terakhir, perenggan terakhir daripada muka surat 5 bagi buku yang bercetak Rumi. Kitab yang bercetak Jawi pada muka surat 3 di bawah sekali itu, baris yang kedua daripada bawah, dan bersabda ya situ. Situ. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa radhiya anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, yakni bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Masih lagi hadis yang berkaitan dengan kelebihan ilmu para ulama, penuntut ilmu, dan juga majlis ilmu. Dan bersabda ia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, bermula orang alim dan ilmu dan amal itu di dalam syurga. Bermula orang alim dan ilmu dan amal itu di dalam syurga, yakni dihimpunkan Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Maka apabila tiada beramal oleh orang yang alim dengan barang yang ia ketahui, orang alim yang tahu tapi tak beramal dengan ilmu dia, yang reti tapi sengaja-ngaja meninggalkan amalan. Tapi kalau dia beramal, biasalah manusia ini tidak maksum, dia tidak sempurna. Dalam kita beramal pun ada kekurangannya. Dalam kadang-kadang duk jaga pun kadang-kadang ada tertinggal. Cuma hak tertinggal tu pastikan yang tinggal benda yang tidak mendatangkan mudarat pada kita lah. Yang wajib dan fardu tak boleh sengaja tinggal. Tapi kalau yang sunat ni, ada hari yang kadang-kadang imannya itu bertambah maka banyak amalannya. Tapi hari yang kadang-kadang berkurang sikit maka kurang amalannya. Dan amalan-amalan ini mengikut maratib, martabat ataupun maqam seseorang itu di sisi Allah. Barangkali bagi kita ni boleh buat hak yang fardu sulam dengan yang sunat-sunat, sikit-sikit itu sudah pun dikira baiklah. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang fardu tu suatu tuntutan yang sangat besarlah bagi mereka. Yang sunat pun juga sesuatu yang tidak mudah-mudah ditinggalkan. Bahkan kalau tertinggal yang sunat pun dirasakan sebagai seakan-akan suatu kesalahan dan kecatatan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ni ikut maqam, ikut dia panggil apa, ikut maratib ataupun ikut maqamat, ikut kedudukan lah. Tapi kalau ada ilmu sengaja tidak beramal, tahu tapi tak buat, tak cuba buat, tak usaha buat, itu adalah perkara yang tercela. Maka orang yang alim tidak beramal jadi orang yang alim dengan barang yang ia ketahui, tidak beramal dengan ilmunya, nescaya adalah ilmu dan amal itu di dalam syurga, dan adalah orang yang alim itu di dalam neraka. Macam mana ilmu dan amal boleh masuk syurga? Ini perkara yang sama ada dengan makna majaz ataupun dengan makna hakiki. Kerana amalan kita nanti ada sebahagian daripada amal kita yang Allah tajsid, dia panggil Allah Ta'ala jasadkan, Allah Ta'ala beri diri pada dia. Seperti mana warid dalam beberapa hadis, subhanallah, Allah dermakan rupa dia, alhamdulillah, Allah dermakan rupanya. Bahkan termasuklah amal soleh yang kita buat, solat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, itu ditajzid, yakni Allah Subhanahu wa taala jasadkan dan hadir dengan perumpamaan tertentu
bahkan boleh berinteraksi dengan apa? Dengan Tuhan yang beramal itu dalam kubur. Jadi dalam hadis ni Nabi cerita, kalau orang alim tidak beramal dengan ilmu dia, maka ilmu orang alim dan juga ilmu serta amal, ilmu dan amal Allah tempatkan dalam syurga, tetapi orang alim itu tidak Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam syurga. Maka apa kata? Nescaya adalah ilmu dan amal itu di dalam syurga, dan adalah orang yang alim itu di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, sama ada tak beramal itu dia sengaja meninggalkan dan tidak mengambil usaha dan indah untuk beramal, ataupun memang dia tidak beramal hanya semata-mata menyampaikan ilmu, tetapi dia dia imtina', dia panggil, dia mengelak diri daripada beramal. Suruh orang buat baik dia tak buat, larang orang buat jahat maka dia yang buat. Na'udzubillah. Ini bukan cerita reka-rekaan, itu memang disebut dalam hadis Nabi SAW. Ada orang yang nantinya terburai isi perutnya, duduk pusing berkisar macam mana kita tengok pengisar gandum tu, duduk dalam neraka, duduk pusing ikut dalam keadaan berpusing-pusing dan terburai isi perut dia. Lalu ahli neraka tanya dia, siapa kamu? Bukankah kamu dulu di dunia kami rasa kamu ni orang yang baik, orang yang alim, yang ajak orang pada kebaikan? Lalu katanya laki-laki tersebut, iya benar, akulah dulu orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, tapi salahnya aku ajak orang buat baik tapi aku tidak buat kebaikan. Aku cegah orang daripada berbuat mungkar tetapi aku mendatanginya. Na'udzubillah min zalik. Ni hadis-hadis yang macam inilah hadis yang menggetarkan hati para ahli ilmu, yang menimbulkan ketakutan dan kerisauan kepada para ulama, bimbang takut tergolong dalam golongan yang seumpama ini. Maka ilmu ada kelebihan dia, amal ada kelebihannya, orang alim juga ada kelebihannya. Tapi kalau seorang alim itu meninggalkan ilmu dan amalan, yang masuk syurga adalah ilmu dan amalan, tetapi orang alim itu dimasukkan Allah dalam neraka. Na'udzubillah. Samalah juga dengan hadis yang kita biasa jumpa sebelum ini, iaitu orang yang mengaji agama, menuntut ilmu bukan kerana nak ganjaran ataupun bukan kerana nak keridaan Allah, tapi semata-mata nak menunjuk diri depan manusia. Sama ada nak berdebat dengan orang alim ataupun nak tunjuk pandai depan orang jahil. Itu maksud dia menuntut ilmu. Kalau begitulah dia menuntut ilmu, maka dia tidak akan cium bau syurga Allah, bahkan diseret dalam keadaan mukanya tertiarap dan tersembam ke bawah, dilempak masuk dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Summa na'udzubillah. Kemudian lagi bersabda ia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula ilmu dan harta itu menutupi keduanya akan tiap-tiap aib, dan jahil dan papa itu membuka keduanya al-jahil dan papa akan tiap-tiap aib. Juga bersangkutan dengan ilmu dan juga dengan harta. Ilmu tutup kejahilan, keaiban seseorang yang namanya kejahilan. Orang yang ada ilmu, maka dengan ilmu itu akan membetulkan tindakannya. Kita ambil contoh mudah lah. Kalau kita ada ilmu tentang salat, maka kita akan sembahyang dengan betul. Tapi kalau orang tu dia tak erti, dia hanya tiru-tiru sembahyang, barangkali dia silap ataupun dia salah dalam melakukan amal ibadat dalam keadaan dia tak sedar. Bahkan kalau orang tengok, orang pun rasa pelik, tiba-tiba duduk berdiri elok-elok, tengok turun sujud terus tak rokok, contoh dia sembahyang ikut suka dia. Jadi beramal tanpa ilmu, pertama tidak sah, yang kedua mendedahkan keaiban diri dengan kejahilan. Jadi ilmu itu dan juga ilmu dan harta itu kedua-duanya menutup keaiban. Ilmu menutup keaiban yang namanya kejahilan, harta menutup keaiban yang namanya kepapaan ataupun meminta-minta. Kerana meminta-minta ini kalau tidak keperluan, tidak kerana satu keperluan, sikap suka meminta-minta itu ada sikap yang dibenci ataupun yang tidak disukai dalam agama. Ya, kalau orang minta kat kita, dianjurkan kita untuk memberi. Bahkan kalau orang tak minta pun, kita tengok dia nampak susah dan perlukan sesuatu pertolongan, walaupun dia tak minta, barangkali dia malu, kita nampak, kita tahu, ataupun ada orang beritahu, kata kawan kita ni ada masalah contoh dia, maka sebelum dia minta kita bagi. Itu sangat mulia lah. Tapi ada orang yang jenis suka meminta-minta, tak berusaha tetapi suka meminta-minta dan sebagainya. Maka orang yang meminta-minta ini, dia telah pun menjatuhkan air mukanya sendiri, seakan-akan
dia telah mencakar isi kulitnya sehingga luruh habis isi mukanya. Orang yang suka meminta-minta ini tanpa keperluan, saja suka minta-minta, nak mudah, nanti dia bangkit di akhirat dalam keadaan luruh isi mukanya. Jadi meminta-minta itu adalah di antara sikap ataupun perangai yang tidak dianjurkan dalam agama. Tapi kalau kita betul-betul perlu dalam kesempitan, perlukan pertolongan, bukanlah salah. Cuma jangan jadikan sikap kita meminta-minta. Hari ini kadang-kadang meminta-minta itu dijadikan sebahagian daripada perniagaan. Dijadikan sebahagian daripada perniagaan. Kalau susah sungguh minta tak apa. Tapi kalau saja nak ambil jalan mudah daripada kerja, baik duduk minta pada orang contohnya. Allahu alam, kita tak tahu, kita tak boleh baca hati orang. Kalau orang minta pada kita, janganlah kita hukum, kata hang ni penyegan, jangan hukumlah. Minta kalau kita ada bagi, tak ada kita apa cakap elok-elok. Tapi untuk pengajaran bersama, ada orang yang memang dia suka meminta-minta, tak mau buat kerja dan sebagainya. Lebih dahsyat dan terkutuk lagi kalau dia ambil kesempatan pada orang lain untuk dikerahkan meminta-minta. Ada sebagian orang dihimpun kanak-kanak ke, dihimpun orang satu tempat, buat satu pusat, katanya nak buat pusat pengajian. Tapi tiap-tiap hari dilepas budak-budak ni pukul 8 pagi, kadang-kadang sampai 6 petang, duk minta apa? Duk kutip derma minta, sampai kadang-kadang mengaji tak tahu waktu mana. Maka perkara yang seumpama itu adalah perkara yang apa? Yang tercela dalam agama. Kerana sikap meminta-minta ini adalah perkara yang apa? Yang tak disukai, tidak digemarkan dalam agama. Sebab itu Allah pun Nabi puji orang yang buat kerja dengan kerat sendiri ni. Orang yang buat kerja sehingga basah dahinya dengan peluh, tumpah keringat dia, peluh dia, buat kerja sampai ke matu tangan, walaupun hanya dengan menghimpun kayu api, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Maka harta itu ada nilainya. Bukan kata Islam ni tak ambil tahu langsung tentang kebendaan ni, lempak jauh dah. Islam adalah agama yang waqi'i, dia panggil agama yang reality. Islam bukan agama yang kita kata agama khayal-khayalan, bukan. Harta kita perlu dalam kehidupan kita kerana kita hidup atas muka dunia. Kita lapar, kita nak kena cari makan. Tubuh kita terdedah, kita perlukan pakaian untuk tutup tubuh kita. Jadi harta itu ada apa? Ada sudutnya, ada kepentingannya. Yang Islam tak bagilah kita ambil harta, bubuh dalam hati, kemudian kita apa? Derhaka kepada Allah semata-mata kerana nakkan kekayaan dan kemewahan hidup dengan harta. Itu tercela. Tapi kalau kita apa? Kita himpun harta di atas jalan yang halal, kita tunaikan hak harta itu. Kalau ada hak orang lain, kita berniaga contohnya, ada kadar zakat yang perlu kita keluarkan, zakat perniagaan. Kita ada harta tertentu yang perlu kepada hak orang lain, walaupun kita buat kerja, tapi sebahagiannya perlu untuk kita keluarkan atas nama zakat, kita tunaikan. Ada lebihan, kita berinfak sedekah dan kita bertabarruk, kita tolong orang susah. Itu sebenarnya satu kemuliaan. Jadi Islam tidak memerangi kekayaan. Yang Islam perang adalah orang yang merasa hebat dan kaya, rasa diri lebih kaya daripada Allah, sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah, dia langgar perintah dan hukum Allah. Itu yang Islam perangi, dan Islam tak setuju. Tapi mengumpulkan harta atas jalan apa? Kebenaran, berkongsi harta dengan apa? Dengan orang lain, bertabarruat, yakni bagi sedekah, bagi tabarruk, bagi sumbangan dan sebagainya, itu termasuk daripada perkara-perkara yang sangat mulia. Jadi jangan salah faham. Jangan ingat kata Islam ni kita bercakap tentang akhirat sehingga seakan-akan dunia ni sesuatu yang tak bernilai. Macam mana Allah Ta'ala cipta kita ni ada manfaat dia, ada, maksud dia tidak sia-sia. Maka begitulah Allah Ta'ala cipta satu apa pun bukan sia-sia. Bila Allah sebut afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu sia-sia sahaja suka-suka dan kamu tak akan kembali kepada kami? Allah menempelak manusia yang buat kerja ikut suka di atas muka dunia ni. Dia tak kira pantang larang dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Yang penting perut kenyang, hati senang, dia boleh buat apa yang dia nak buat. Orang ni Allah benci. Allah tanya, adakah kamu sangka yang kamu tak akan patah balik kepada kami? Ataupun adakah kamu menyangka hidup ni ikut suka kamu, kami buat hidup ni saja-saja suka, sia-sia saja? Tidak. Bila Allah cipta kita bukan sia-sia, maka begitulah setiap apa yang Allah Ta'ala ciptakan itu tidak sia-sia. Allah ciptakan kita untuk mengabdikan diri pada Allah. Allah ciptakan dunia untuk kita makmurkan dunia selari dengan jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu ada kemuliaan, harta juga ada manfaat dan kegunaannya.
Bahkan dalam hadis yang kita baca tadi, bersabda ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula ilmu dan harta itu menutupi keduanya. Keduanya yakni apa? Ilmu dan harta itu akan tiap-tiap aib. Ilmu menutup keaiban apa? Kejahilan. Adapun harta menutup keaiban yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan kehidupan, tidak meminta-minta kepada manusia. Dan jahil dan papa itu membuka keduanya. Keduanya yakni jahil dan papa itu akan tiap-tiap aib. Jahil akan mendedahkan keaiban seseorang, kepapaan susah. Hidup dalam keadaan meminta-minta juga mendedahkan keaiban kita pada orang lain. Mudah-mudahan kita minta doa pada Allah agar Allah cukupkan rezeki kita. Walaupun tak mewah senang lebih, tapi cukup-cukup, kita tak perlu minta pada orang, dan kita boleh apa? Kita boleh hidup dalam keadaan dapat menunaikan titah perintah Allah. Qalilun tuaddi syukrahu khairum min kathirin la tutiquh. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi bersabda alaihi salatu wasalam, qalilun tuaddi syukrahu, sedikit tapi kamu boleh tunaikan syukur kamu kepada Allah. Walaupun tak senang, tak mewah, tak ada bot peribadi ke, tak ada kapal mewah, ataupun tak ada kesenangan harta yang melimpah ruah, tapi ada rumah untuk kita berteduh, tak kena hujan, tak kena panas. Walaupun tak ada aircon, tapi bukan tinggap angin boleh masuk. Ada dinding rumah kita yang boleh tutup keaiban kita, keluarga, isteri dan anak perempuan kita, anak laki-laki kita. Orang tak nampak aurat kita dalam rumah. Berteduh daripada panas dan sejuk. Ada makanan kita, walaupun tak mewah seperti mana hidangan yang hebat-hebat, tapi ada alas perut pagi, ada waktu tengah hari, ada makam untuk kita makan pada waktu malam. Boleh duduk sama-sama dengan keluarga, walaupun barangkali makanan yang biasa-biasa, tapi kita boleh makan bersama dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan Allahumma barik lana, dengan bersyukur pada Allah, boleh buat amal ibadat dan sebagainya. Itu sudah cukup. Qalilun tuaddi syukrahu, sikit tapi kamu mampu untuk tunaikan syukur kamu kepada Allah, khairun min kathirin la tutiquh, lebih baik daripada banyak kamu tidak mampu untuk apa? Untuk kamu tunaikan syukur kamu kepada Allah. Bukanlah makna Nabi nak suruh kita jadi miskin, bukan. Tapi nak habaq kata kalau Allah bagi lebih, Allah bagi kesenangan, Allah berikan pula kebaikan, itu fadlun wa ni'mah lah, itu lebih baiklah. Tapi kalau tak boleh jadi senang, kita minta supaya Allah berikan kecukupan kepada kita yang namanya qanaah, supaya kita selamat daripada kepapaan dan meminta-minta kepada manusia. Dan bersabda ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula ilmu itu beberapa perbendaharaan, dan anak kuncinya bertanya, maka tanya oleh kamu, memberi rahmat akan kamu oleh Allah, maka bahawasanya diri pahala padanya 4 orang, diberi pahala padanya 4 orang, orang yang bertanya, dan orang yang mengajar, dan yang mendengar, dan yang kasih bagi mereka itu. Lagi tentang kelebihan apa? Juga berkaitan dan bersangkutan dengan kelebihan ilmu. Bermula ilmu itu beberapa perbendaharaan. Ilmu itu diibaratkan seperti gedung-gedung kekayaan. Ilmu itu, ini dia panggil kinayah ni, dia panggil apa? Kiasan. Diibaratkan ilmu itu seperti mana gedung kekayaan. Walaupun tak nampak, dia bukan duit kupang, bukan kertas yang bercetak dengan mata wang, tak nampak. Ilmu ni kurniaan Allah. Dia panggil nur hikmah, cahaya hikmah yang Allah kurniakan kepada kita. Tapi mahalnya ilmu itu tidak boleh apa? Tidak boleh digalang gantikan dengan harta benda dunia. Kenapa? Karena ilmu itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ilmu itu diibaratkan seperti mana perbendaharaan, yakni gedung-gedung kekayaan. Anak kuncinya apa? Anak kuncinya yakni anak kunci yang dikatakan perbendaharaan itu bertanya. Yakni anak kunci kepada ilmu, anak kunci kepada kekayaan ilmu, anak kunci nak dapat ilmu yang banyak, iaitu dengan bertanya. Bertanya yang macam mana? Bertanya dalam perkara yang boleh mendatangkan munafaat. Bukan tanya kadang-kadang tanya nak dah Tok Guru. Dia saja nak tanya bagi Tok Guru Penin, contoh dia. Niat tu. Barangkali soalan itu baik untuk dijawab, tapi niat tu kita nak test tengok, Tok Guru kita ni tahu ke tak tahu, contohnya. Itu dia panggil ta'annud. Itu satu kecelakaan bagi seorang penuntut ilmu. Kalau dia tanya dengan niat untuk menyindir, ataupun untuk berdebat, ataupun untuk apa? Ataupun untuk dia mengaibkan gurunya. Tanya tu bagus, tapi tengok niat. Pertama, niat orang bertanya untuk apa? Yang kedua,
tanya soalan yang mendatangkan munafaat. Jangan tanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ingkar dia panggil. Macam Bani Israel kan, bila Allah Ta'ala perintah suruh sembelih lembu, dia tanya pula lembu tu lagu mana, warna apa. Tanya tu cara tak mau buat. Ini penyakit apa? Penyakit yang Allah celah umat terdahulu. Pertama apa? Suka tanya nak mengelak diri. Yang kedua suka berbantah-bantah dengan para nabi. Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Itu penyakit umat terdahulu yang kita nampak seakan-akan berjangkit juga dengan sebahagian pada umat kita pada hari ini. Itu banyak tanya tapi tak mau buat, dan suka berbantah-bantah dengan apa yang diperintahkan ataupun apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi kalau tanya sungguh-sungguh nak dapat ilmu, itu sangat baik. Bahkan dalam yang lain disebut apa? As-su'alu miftahul ilmi. Soalan itu, soalan bertanya itu merupakan anak kunci kepada ilmu. Tak tahu tanya. Dan orang yang ditanya pun kalau dia tahu jawab, kalau tak tahu Allahu alam, tangguh dulu nanti kita jawab kemudian. Tapi kalau tahu jawab. Kerana orang yang rajin bertanya ni, itu potensi anak-anak kita yang suka bertanya. Walaupun kadang-kadang ada orang kadang-kadang dia tak tahan, anak dia banyak tanya sangat, dia nak naik angin lah. Tapi itu potensi yang baik. Anak yang rajin bertanya itu adalah potensi akal yang baik. Bahkan orang pernah tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang beliau itu diberikan gelaran apa? Diberikan gelaran sebagai habrul ummah. Antara orang yang alim, umat Nabi SAW yang alim adalah siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di antara bila orang tanya macam mana Tuhan diberikan apa dengan kelebihan ini, disebut dengan beberapa jawapan. Antara jawapan yang disebutkan, Allah kurniakan kepada aku apa? Lisanun sa'ul. Lisanun sa'ul, iaitu lidah yang banyak bertanya, rajin bertanya untuk mendapatkan ilmu. Jadi bertanya dalam belajar ini bagus. Cuma yang tadilah pastikan niatnya betul dan bertanya pada sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Itu bagus. Bahkan Allah pun suruh kita tanyakan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada ahli zikir, yakni para ulama, orang yang tahu dalam satu bidang. Tanya ahlinya. In kuntum la ta'lamun, sekiranya engkau tidak mengetahui. Kalau nak tanya hal yang berkaitan dengan hukum hakam, kena tanya para ulama. Nak tanya macam mana kita nak tanam pokok ni, macam mana nak bagi hasil dia itu baik, itu tanya kepada mereka yang mahir dalam bidangnya lah. Dalam perubatan contohnya, dalam isu-isu perubatan, kena tanya ahlinya, iaitu pengamal perubatan, para doktor, pakar-pakar dan sebagainya. Jadi setiap bidang itu ada ahlinya. Likulli majalin rijal. Bagi setiap bidang itu ada tokoh-tokohnya. Maka jangan campur aduk. Hari ini jadi cacam rebah lah. Kadang-kadang kawan tu kalau kita sebut barangkali akan menimbulkan sedikit tanggapan yang kurang baik lah. Bukan nak sinir siapa-siapa. Ilmu Allah Ta'ala ni luas. Kadang-kadang Allah nak bagi kelebihan pada seseorang, walaupun kadang-kadang latar belakang pengajiannya bukanlah pengajian Islam. Tapi kalau Allah nak bagi dia mengaji, dia berguru dan sebagainya, dapat ilmu, Allahu a'lam. Kerana ilmu ni dia panggil apa? Yu'til hikmata man yasha. Allah boleh bagi ilmu itu kepada sesiapa Allah kehendaki. Tapi ilmu ni ada dasar dia. Dia ada jalanan dia. Dia ada manhaj dia. Hari ini celah lebih. Kadang-kadang orang yang tak ada asas ilmu pun, dia pun sama nak bercakap tentang apa? Tentang isu berkaitan dengan hukum, hanya sekadar dengan membelek dan menyemak kitab-kitab ataupun buku-buku yang terjemahkan, mengutip pandangan-pandangan sebahagian daripada para ulama tanpa dia memahami dasar dan manhaj ataupun metodologi yang digunakan. Itu akan menyebabkan dia tersalah dalam keadaan dia tak sedar. Tersalah dalam ilmu ni lebih bahaya. Ahli bidang, kita berani ke kalau kita nak ambil fatwa tentang perubatan, tentang kedoktoran, tanya pada bukan doktor. Kita sakit contoh dia, kita nak ambil ubat apa, kita pergi tanya orang yang tak ada latar belakang pengajian dalam kedoktoran. Berani? Kita tak berani. Kalau dia bagi petua pun kita tak ambil. Pasal apa? Bimbang, takut makan berbuih mulutnya. Pasal bukan ahli dia. Tapi agama ni kadang-kadang kita buat macam rumput tepi jalan. Kita pakai ramu ikut suka kita. Kena berhati-hati dan kena cermat dalam agama. Bukanlah kita cemburu, daklah agama milik semua. Semua orang bebas, semua orang berhak untuk mendapatkan kemuliaan agama. Bukan kita marah kalau ada pilot nak bercakap tentang agama, tak apalah, bercakap dalam bidang yang apa? Yang sewajarnya. Tapi kalau dia nak terjun dalam-dalam sampai perbahasan usuliyah, sampai perbahasan tentang tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ada qawaid dia.
Bahkan ilmu tafsir adalah ilmu yang terakhir sekali para ulama. Dia nak baca kitab yang terakhir sekali dia akan baca adalah kitab tafsir. Karena tafsir Al-Quran memerlukan kepada himpunan semua cabang-cabang ilmu untuk dia apa? Untuk dia baca tafsir Al-Quran. Tapi hari ni orang quote tani, ambil ayat ni, kemudian belik buku ni, buku terjemahan ni, dia expose dalam apa? Dalam media sosial. Barangkali adanya betul, dan kadang-kadang ada kesilapan yang tak disedari. Bahkan Quran ni bahaya lah. Quran ni kalau kita tafsir walaupun betul secara kebetulan, tapi kita teka-teka saja, tetap dihukum sebagai satu kesilapan. Man qala fil Qur'ani bighairi ilmin, siapa-siapa yang bercakap dan berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, fa asaba, walaupun cakapannya itu betul, tapi dia bercakap bukan kerana asas ilmu, bukan di atas asas ilmu, fa asaba fa wa akhta, walaupun dia betul pada zahir penyampaiannya, tetap perangai itu adalah perkara yang salah. Falatabawa maq'adahu minan nar, dia seakan menyediakan tempat duduknya dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi ingat, di kulli majalin, setiap bidang itu rijal, itu ada tokoh-tokohnya. Kita pun tak pernah marah apa kalau orang tak tanya kita pasal apa, macam mana kita nak mengaikan, ataupun macam mana kita nak tahu tempat ni ada ikan ke tak ada ikan. Kerana itu bukan bidang kita. Yang tu kena tanya ahli, orang yang rajin pergi ke laut lah. Orang pergi ke laut kadang-kadang dalam bidang dia, macam kita kan, macam kita ni, kita baca contohlah orang yang mahir dalam bahasa Arab contohnya, dia baca kitab yang tak ada baris satu pun, kalau jatuh titik pun dia boleh tahu perkataan itu apa pasal, kerana kemahiran dan kepakarannya. Macamlah orang ni, orang yang biasa di laut contohnya, dia tengok ayak boleh tahu dah ikan ada tak ada. Itu kurniaan Allah berikan kepadanya berdasarkan pengalaman dia. Kerana hari-hari dia buat benda tu, Allah kurniakan ilham kepada dia dengan mengecam, dan juga dia panggil al-mujarrabat, pengalaman dia dalam tugasnya. Jadi setiap orang ada ilmu je. Kita jangan campur adukkan bidang ilmu, lebih lagi ilmu agama, kerana itu akan merosakkan. Walaupun nampak perkembangan baik, semua orang nak bercakap tentang agama, tapi sedar atau tidak sedar, terkadangnya ada perkara-perkara negatif yang kita tak sedar, itu menjalar dalam pemikiran masyarakat. Jadi ambil berat tentang masalah itu. Taib. Maka dia kata apa? Anak kunci kepada perbandaran ilmu itu adalah bertanya. Maka tanya oleh kamu, hendaklah kamu bertanya, maksudnya akan memberikan rahmat akan kamu, iaitu Allah berikan rahmat akan kamu oleh Allah, memberi rahmat akan kamu oleh Allah, yakni Allah merahmati kamu. Maka bahawasanya dia beri pahala padanya. Kerana bertanya yang baik itu dapat pahala. Pertama, kita dapat ilmu. Yang kedua, pertanyaan kita itu membuka perbahasan. Orang lain juga boleh tumpang dapat ilmu. Tapi yang tadilah, niat bagi betul dan tanya benda yang sepatutnya kita tanya. Maka Allah bagi pahala, dan juga apa? Diberi pahala padanya 4 orang. 4 orang dalam bertanya ni, 4 orang. Yang pertama orang yang bertanya, yang tuan tanya pun dapat pahala, dan orang yang mengajar. Tanya tok guru jawab, maka tok guru juga dapat pahala. Kemudian yang mendengar, orang lain hak tak tanya, duk dengar jawapan yang dibacakan atau yang diterangkan, juga dapat pahala. Dan yang kasih bagi mereka itu, yakni orang yang suka budaya ilmu macam tu, suka kepada pelajar yang bertanya, dan suka kepada guru yang memberikan penjelasan, dan suka kepada ilmu yang disampaikan, yang ni juga dapat pahala. Hadis ini lebih kurang samalah dengan hadis yang kita dengar tu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Dalam kau jadi sama ada orang alim yang mengajak, ataupun orang yang pelajar yang mengaji, ataupun mustami'an yang mendengar. Tak pegang kitab, tak bawa kitab apa, tapi main duduk dalam majlis ilmu, dengar, ambil manfaat apa, itu jadi mustami'. Itu juga ada kelebihannya. Dan jangan sindir orang yang tak bawa apa ni. Kita kata pada yang tak bawa apa, tak apalah. Walaupun afdalnya bawa kitab kan, ada buku catatan, tapi orang yang dengar saja pun sebenarnya ada kelebihan. Yang penting hadir, duduk di surau ke di masjid ke, duduk, kerana dia juga terkumpul dalam senarai 4 orang yang mendapat ganjaran di sisi Allah. Orang yang mengajak, orang yang mengaji, orang yang mendengar juga mendapat pahala. Au muhibban, yang keempat, iaitu orang yang kasih dan cinta kepada kepada ilmu, kepada penuntut ilmu, dan kepada para ulama. Wala takun khamisan, jangan jadi hak keempat, ngajak pun tak, mengaji pun tak mau, nak dengar pun tak mau, tak ada rasa kasih dan cinta kepada ilmu dan penuntut ilmu dan para ulama, fatahlik, maka kamu akan binasa. Na'udzubillah min zalik.
Jadi dengan bertanya itu Allah bagi pahala kepada 4 orang, iaitu orang yang bertanya, dan orang yang mengajar, dan yang mendengar, dan yang kasih bagi mereka itu. Kemudian lagi, dan bersabda ia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpindah ia supaya belajar ia akan ilmu. Berpindah ni makna merantau lah. Berpindah ni makna tinggal tempat tinggal ke satu tempat untuk dia menuntut ilmu. Dia pindah ni makna dia tinggal tempat tinggalnya, meninggalkan tempat tinggalnya untuk dia pergi ke satu tempat menuntut ilmu. Sama ada tinggal itu dalam makna tinggal kampung dia dalam tempoh tertentu, macam anak-anak kita pergi mengaji kan, tinggal kampung, tinggal rumah, pergi mengaji di mana apalah, di universiti ke, di ma'had ke, di sekolah ke, di pusat pengajian ke, di pondok ke. Sama ada ilmu tu ilmu agama lebih utama lah. Tapi kalau ilmu yang berkaitan dengan apa? Dengan keduniaan pun tapi mengaji kerana Allah, ilmu fardu kifayah, juga ada kelebihannya. Dia pergi mengaji ilmu tentang engineering contohnya. Engineering ni nampak zahir macam tak ada kaitan dengan agama lah, tapi dia sebahagian daripada fardu kifayah. Orang Islam kena ada juga yang jadi engineer. Orang Islam kena ada juga yang jadi doktor contoh dia. Kalau dia pi hati itu kerana Allah, nawaitu ta'alluma lillah, sahaja aku mengaji sungguh-sungguh ni kerana Allah Ta'ala, mudah-mudahan ilmu yang aku dapat boleh bagi khidmat dan manfaat pada orang lain, maka jadi ibadah. Walaupun mengaji itu mengaji tentang mesin, dia mengaji tentang apa? Tentang enjin, dia mengaji tentang zahirnya tak nampak kaitan dengan apa? Dengan agama, tapi niatnya betul dengan fardu kifayah, maka dapat pahala. Tapi kalau mengaji agama tu lebih utama lah, tu lebih lagi lah. Kenapa? Kerana dia bersangkutan langsung dengan agama. Makna orang yang berpindah, meninggalkan tempat tinggalnya untuk menuntut ilmu. Sama ada tinggal itu meninggal tempat itu dalam tempoh yang lama. Ni kita pun meninggal juga. Ni kita pindah kan, kita pindah daripada rumah kita, tapi tak pindah terus lah. Sebelum maghrib tadi kita pindah daripada rumah kita mai ke masjid untuk seketika waktu. Li ajli madha? Li ajli al-ilm, at-ta'allum, at-tafaqquh fi ad-din, atau al-istima' ila al-mawa'iz ad-diniyah. Kita pindah tinggal tempat rumah kita, mai saat maghrib di sini, tunggu isyak, duduk kerana apa? Kerana nak dengar kuliah, kerana nak mengaji, kerana nak dengar nasihat agama, kerana sama-sama duduk dengan apa? Dengan saudara-saudara kita untuk sama-sama kita mendengar pesanan kebaikan daripada para ulama. Walaupun kita tak sempat bertemu dengan Syekh Ahmad Al-Fatani radhiyallahu anhu, tapi kita baca seakan-akan Tuan Syekh duk baca depan kita ni. Kerana yang kita baca ni adalah tulisan tuan guru kita, tulisan para ulama. Jadi kita berpindah daripada rumah kita mai ke masjid Zat untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita juga dapat sebahagian daripada kelebihan ini. Jadi boleh faham dengan dua lah. Pindah ni dengan makna kita pindah dalam tempoh yang lama, pergi ke satu tempat untuk menuntut ilmu, ataupun kita tinggal tempat tinggal kita sementara untuk kita menuntut ilmu. Barang siapa berpindah ia supaya belajar ia akan ilmu, nescaya diampuni baginya dahulu daripada bahawa berlangkah ia. Makna apa? Sebelum dia langkah keluar kaki nak pergi menuntut ilmu tu, Allah Subhanahu wa taala sudah pun mengampunkan dosanya. Cuma kita masalah dosa pahala ni tak nampak pada mata. Kalau pahala ni boleh nampak macam rintik hujan tu, sama-sama keluar tu rau dia turun mai daripada langit tu, kod-kod orang akan nampak lah. Tu pun tak tentu jugalah. Kalau hati tak dapat taufik daripada Allah, kita katalah kan, zahirnya kalau pahala ni boleh nampak, semua orang pekat ligan, zahirnya begitu, tapi tak tentu juga. Kalau tak ada taufik, malaikat turun daripada langit pun tak tergerak hati dia. Macam orang musyrikin Mekah kan, Nabi duduk hadap muka, tak nampak Nabi sallam. Boleh tengok rupa Nabi, boleh tengok mukjizat Nabi. Nabi tunjuk isyarat apa? Kat bulan terbelah dua depan mata depa. Tak beriman juga. Tu kita kata apa? Nak beriman ini adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kata dengan nampak atau tak nampak ni, yang nampak tu lebih zahir lah. Bayangkan kalau pahala tu jenis rintik hujan yang turun daripada langit, sama-sama kita langkah kaki keluar daripada rumah nak main masjid, tu juga turun pahala daripada langit penuh depan rumah kita. Kita rasa dia panggil apa? Aghlabuz zan lah. Kita kata zan kita yang kuat, barangkali ramai pakat ligan nak main masjid ataupun nak hadir ke majlis ilmu. Tapi jenis yang dikatakan pahala, bangsa pahala ni daripada bangsa yang gaib, maksud daripada satu perkara yang tak nampak, tak boleh ditilik dengan mata kasar, dibenarkan dengan iman semata-mata. Allah nak uji kita,
Siapa yang iman dia kuat walaupun tak nampak, dia yakin. Nabi kata siapa-siapa yang berpindah daripada tempat duduk dia ke satu tempat untuk dia belajar, ia akan ilmu, untuk dia menuntut ilmu, maka sebelum dia langkah keluar daripada rumah dia, Allah ampunkan dosa dia. Besar pahala. Bukan senang ampun dosa ni, bukan benda yang boleh kita beli ya. Kalau ampun dosa ni benda hak boleh kita apa? Boleh kita top up macam dengan kita top up kita punya kredit tu, senang. Nampak lagu dosa banyak sikit, kita top up bagi lebih sikit pasal apa? Supaya dapat diampunkan dosa. Tapi tak, keampunan dosa ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berikan tawaran, orang yang beriman dia akan sambut tawaran Allah dengan penuh baik sangka pada Allah. Apa yang Nabi sebut walaupun tak nampak pada mata, tapi benar, kerana Nabi tak pernah berdusta. Maka kelebihan apa? Nescaya diampuni baginya, yakni bagi orang yang berpindah untuk belajar ilmu itu dahulu, yakni sebelum daripada bahawa berlangkah ia, yakni sebelum daripada dia langkah kaki keluar, diampunkan dosanya oleh Allah. Lagi sikit, dan bersabda ia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar akan satu bab daripada ilmu, hal keadaannya beramal ia dengan dia, yakni dengan ilmu tersebut, atau tiada beramal ia dengan dia. Siapa-siapa yang belajar satu ilmu, sama ada dia beramal ataupun tidak beramal, nescaya adalah yang afdal daripada bahawa sembahyang ia 1000 rakaat berbuat sunat. Yakni duduk mengaji ni, duduk belajar ilmu ni, sama ada beramal ataupun tidak, lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Tapi bagi faham ini elok, ada hadis Allah Ta'ala, Nabi mencela orang yang tak beramal kan. Dalam hadis ni nak abang kata menuntut ilmu tu, menuntut ilmu, diri menuntut ilmu tu lebih afdal daripada sembahyang sunat. Kerana menuntut ilmu tu satu kewajipan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah suatu fardu, yakni kewajipan ke atas tiap-tiap orang muslim, termasuk juga muslimah, orang perempuan. Kewajipan. Adapun sembahyang sunat itu suatu perkara sunat. Bukanlah makna sembahyang sunat ni tak ada pahala, bukan. Cuma tiap-tiap amal itu dia ada kelebihannya. Maka menuntut ilmu dibandingkan dengan solat sunat, maka lebih afdal menuntut ilmu. Sama ada seseorang itu beramal dengan ilmu itu ataupun tidak, tetapi perbuatan menuntut ilmu itu adalah apa? Lebih afdal daripada bahawa sembahyang ia 1000 rakaat berbuat sunat, sembahyang sunat. Dia ada tulis nombor 1 situ, dia bagi keterangan di bawah. Katanya adalah ia afdal daripada sembahyang itu, maksudnya apa? Ini kelebihan bagi semata-mata belajar ilmu. Dia nak abang kelebihan menuntut ilmu. Semata-mata belajar ilmu itu jua dengan putus tilik daripada beramal atau tiada. Adapun tiap-tiap keduanya itu baginya hukum yang maklum. Dia nak abang kata diri menuntut perbuatan menuntut ilmu tu. Lepas pada tu beramal atau tidak, tu isu lain pula. Tapi menuntut ilmu tu, sama ada lepas tu dia beramal ataupun tak beramal, tu pasal lain. Tapi menuntut ilmu tu sendiri lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Tapi bila kita tilik pada apa? Bila kita tengok ataupun tilik kepada beramal ataupun tidak, ada hadis lain pula. Ada hadis lain pula yang mencela orang berilmu tapi tak beramal. Dan telah datang pada mencercakan, yakni mencela mereka yang tiada beramal dengan ilmunya. Mereka yang tiada beramal dengan ilmunya itu. Beberapa hadis, setengah daripadanya, yakni sebahagian daripadanya daripada hadis yang mencerca ataupun mencela orang tak beramal itu sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'alimin la ya'malu bi 'ilmihi illa naza'a Allahu ruhahu ala ghairi syahadah wal 'iyadu billah wa nadahu munadin minas sama'i ya fajiru khasirta ad-dunya wal akhirah." Artinya, tiada daripada orang yang alim yang tiada beramal dengan ilmunya melainkan mencabut Allah akan ruhnya atas ketiadaan syahadah. Orang yang apa? Yang alim, yang ada ilmu tapi tak beramal, dibimbangi mati dia tu su'ul khatimah. Na'udzubillah. 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 Mati dicabut rohnya itu dengan ketiadaan syahadah, yakni mati su'ul khatimah. Dan menyuruh akan dia oleh yang menyuruh daripada langit, ini malaikat yang diperintahkan Allah, yang hai yang jahat. Malaikat panggil dia apa? Malaikat panggil ya fajiru, hei yang jahat, rugi engkau pada dunia dan akhirat. Ya fajiru khasirta, makna rugi engkau dunia dan juga akhirat.
Itu maknanya. Jadi maknanya hak dia sebut atas tu, menuntut ilmu sama ada beramal atau tak beramal, dia bukan nak tengok beramal tak beramal tu, dia nak tengok diri menuntut ilmu tu lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Tapi kalau isu beramal atau tidak, ada hadis yang lain yang mencela orang alim tapi tak beramal. Bahkan kita biasa dengar nazam matan Zubat kan, selalu kita tunggu baca fa'alimun bi ghairi ilmin ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim yang apa, yang tidak beramal dengan ilmunya, lebih dulu Allah humban masuk neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Tapi menuntut ilmu itu sendiri, kelebihannya itu lebih afdal dan lebih baik, lebih utama daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Kita pergi sembahyang dua lagi insya-Allah. Dan bersabda ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjalani akan satu jalan, menjalani yakni mansalaka, ni hadis mansalaka tariqan, barang siapa yang menjalani, yakni yang berjalan pada satu jalan, yang melalui ataupun yang berjalan akan satu jalan, menuntuti ia padanya akan ilmu, berjalan kerana nak pergi menuntut ilmu, nescaya memudahkan oleh Allah baginya akan jalan kepada syurga. Ini pun hadis yang kita dengarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang menjalani, yakni yang melalui satu jalan dengan tujuannya untuk pergi menuntut ilmu, Allah akan mudahkan perjalanannya ke syurga. Kerana jalan nak menuntut ilmu ni tak mudah. Kita dah baca dulu kan, tok guru kita yang lama-lama, golongan yang terdahulu, mengaji bukan seminggu dua, bukan sebulan dua, bukan setahun dua, bahkan puluhan tahun. Bukan mengaji yang biasa-biasa, bukan mengaji kuliah maghrib lagu kita, mengaji dengan sistem pengajian tafaqquh. Lepas subuh sampai zuhur berhenti zat, kemudian sambung pula lepas asar berhenti sembahyang maghrib, kemudian lepas maghrib kuliah umum zat, kemudian lepas isya sambung lagi. Begitu, kadang-kadang berbelas tahun mereka tafaqquh fi din. Jadi nak apa? Nak belajar ilmu, lebih lagi ilmu agama tu bukan benda yang mudah. Perlu kepada pengorbanan, perlu kepada untuk mencabar diri, dan perlu untuk bersusah payah. Maka sebab itu Allah sediakan ganjarannya besar siapa-siapa yang melalui satu jalan. Sama ada jalan tu dengan makna jalan sungguh, jalan nak penuntut ilmu, ataupun jalan dengan makna melalui sistem pengajian yang memerlukan pengorbanan. Tidur tak cukup lagu orang yang tidur 8 jam, dia tidur barangkali 3 jam. Para ulama ni kadang-kadang 2 jam, 3 jam itu sudah cukup bagi mereka. Bahkan ada orang kadang-kadang 2 jam pun sudah cukupnya, hanya sekadar untuk memberikan rehat pada tubuh. Kita kadang-kadang umur dah 40 lebih 50 pun nak tidur 8 jam juga. 8 jam tu budak hak minum susu tu, pasal dia tengah besar 8 jam lah. Kita hak sampai 40-an 50-an ni 4 jam pun dah cukup dah. 3 jam lebih-lebih sikit pun dah cukup dah. Kecuali lah kalau kita ada masalah kesihatan, tu lain cerita lah. Tapi nak habang kata kita makin meningkat umur, makin sedikit kesempatan yang kita dapat. Dan kita pun tak tahu bila Allah Ta'ala nak jemput kita. Hari ni macam tadi kan kita dengar guru kita, akhina Ustaz Sa'din rahmatullahi alaihi ridwanuhu, meninggal dunia. Bukan siapa nak sangka dia meninggal dunia kan. Ada berita kata beliau terlibat sedikit kemalangan kecil aja dalam taman, kemudian tak sedar diri. Dikhabarkan ada masalah kesihatan lah, darah tinggi dan sebagainya. Kita boleh baca itulah ni dikatakan apa? Ketetapan yang Allah Ta'ala tentu. Laut pun akan ditempuh untuk sampai kepada apa? Sampai kepada tempat yang telah ditentukan Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Kalau tanya kita tak ada perkataan melainkan yang kita nampak dengan zahir mata kita, beliau seorang yang baik. Adapun rahsia tersembunyi itu dia dengan Allah. Tapi kalau tanya kita, la nashhadu lahu illa khairan, kita tak saksikan untuk beliau melainkan hanya yang baik-baik saja. Nak bang gitulah, nak bang kata mati ni, siapa sangka? Bukan duduk tergedang atas katil sebulan dua. Kalau duduk tergedang sakit sebulan dua tu, kita kata dengar berita tak terkejut sangatlah. Ini kadang-kadang baru 2-3 hari lepas kita dengar kuliah
baru 2-3 hari lepas duk mengaji tajwid dengan beliau. Hari ini dengar meninggal dunia. Itulah yang dikatakan mati, yang datang secara tiba-tiba. Umur kita semua hak duk ada dalam ni saya ingat semua 40 ke atas lah. Saya sendiri pun 40 lebih lah. Takkan tuan-tuan lebih muda daripada saya kan? Makna lebih lagi kalau saya pun 40 lebih, hak depan ni ramainya lebih lagi. Makna apa? Untuk kita tengok makin kita berusia makin luput kesempatan. Makin luput kesempatan. Kita tak tahu bila Allah nak balik. Sebab itu kita kena cepat perbetulkan diri kita. Hak mana kita tinggal kena apa? Kena bayar pelan-pelan. Kalau kita nampak lagu menyerong sikit atau menyimpang sikit, cepat-cepat patah balik kerana Allah. Kerana kita bukan nak heret semua nanti depan Allah. Allah akan tanya kita. Kalau kita segan kat orang tu, segan kat orang ni, kita rasa segan kat orang tu, sehingga kita terpaksa menyimpang sikit daripada jalan Allah untuk meraihkan manusia, apa keuntungan yang kita dapat bila nanti kita menghadap Allah? Tak menghadap sana dalam kubur pun kita sudah tidak boleh ada alasan untuk kita jawab. Agama ambil berat pada kita ni. Agama bukan nak beletiak kat kita, tapi agama sayang dan ambil berat pada kita lebih daripada kita ambil berat pada diri sendiri. Maka sebab itu dengarlah nasihat agama. Mudah-mudahan kehidupan kita akan makin baik dan selamat kita di akhirat. Jadi orang yang menjalani akan satu jalan, menuntuti ia kepadanya akan ilmu. Sama ada jalan tu menempuh jalan yang zahir atas muka dunia ni, ataupun menempuh jalan dengan makna menempuh perjuangan untuk dia menuntut ilmu dengan segala kesusahan dan kesulitan serta ujiannya, maka apa yang Allah sediakan, nescaya memudah oleh Allah baginya akan jalan kepada syurga. Dan bahawasanya segala malaikat itu sungguhnya menghamparkan segala sayapnya bagi orang yang menuntuti ilmu kerana redha dengan barang yang memperbuat. Malaikat pun menghamparkan sayap. Kerana apa? Kerana suka. Macam kita lah kan, kalau ada tempat yang kadang-kadang orang buat baik contohnya, atau ada tempat-tempat kebaikan lah, orang bercakap dengan benda yang baik, kita pun teringin nak duduk dengar. Kita ni kadang-kadang hak cakap hak tak elok pun kita dengar juga kan. Kita pergi pasal malam ke mana-mana, contohnya orang cerita, bukanlah saya sindir orang yang mereka pasal malam, bukan. Kita pun ramai juga, saya sendiri pun ramai juga kawan-kawan yang mengaji dulu, jumpa baru ni duk kerja pasal malam, jual apa, tak apa, bagus buatlah kerja apa pun tak apa, tak ada hina dinanya. Semua kerja halal yang kita buat ada kemuliaannya di sisi Allah. Cuma ingat satulah, jangan buat benda yang Allah tak suka. Tapi kita ni kadang-kadang hati kita ni cenderung lah, kadang-kadang duk tengok orang berimpun, orang duk bergelak atas pentas, bukan ada pun, betul-betul buang masa tu pun pi pakai ada tepuk penuh dewan, gigi tak ada pun renyah juga. Dia gelak sampai gelak tu sampai kamera fokus, gigi pun tak ada dah, tapi dia tepuk lagi dengan ambut lawak. Buat apa lagi? Cukuplah, kita dah sudah penggan hujung dah usia kita. Tapi nak habaq pasal apa kita gagah tunggu pasal suka. Maka malaikat suka kepada majlis ilmu ni, malaikat bukan lintas lalu saja, bahkan singgah duduk hamparkan sayap. Kita tak nampak lah, mujur tak nampak kan. Kalau nampak boleh tengok. Boleh ke? Mampu ke kita nak tengok malaikat? Tak mampu. Allah, kita tak ada kekuatan untuk melihat rupa sebenar malaikat. Kata kalau kita boleh tengok, hilang kita punya apa? Kalau kita berjalan malaikat boleh salam dengan kita, maka hilanglah kita kata kenikmatan hidup di dunia ni. Kita tak akan boleh rasa seronok. Sebab itu Nabi kata, kalau kamu boleh nampak apa yang aku nampak, kamu akan banyak menangis dan kamu akan ketawa. Kalau Allah buka hijab, nampak isi langit penuh dengan para malaikat, kita dengan gugup, dengan apa, dengan takut semua dah. Kita dengar guruh pun kadang-kadang melompat dah, kan? Bunyi dentuman guruh tu pun kadang-kadang menggerunkan kita. Bayangkan kalau kita boleh tengok. Nabi sebut dalam hadis, penuh langit ni tak berselang-seli melainkan 4 jari, penuh dengan apa? Dengan sayap, dengan para malaikat, penuh seisi langit. Bayangkan kalau Allah buka hijab, kita boleh nampak malaikat di ruang langit Allah. Macam mana kita nak hidup? Kalau kita duduk berjalan kok jalan malaikat kuih sayapnya salam dengan kita, contoh dia, macam mana kita nak hidup? Maka sebab itu Allah tutup pandangan kita, tak nampak malaikat. Tapi Allah cerita kelebihan. Nabi cerita pada kita, majlis ilmu ni malaikat nadir, bukan hanya lintas tengok relin, bukan. Malaikat duduk menghamparkan sayapnya, ridham bima yasna, kerana malaikat suka dengan apa yang dilakukan oleh manusia di dalam majlis ilmu.
Disebut di situ menghamparkan segala sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan barang yang ia memperbuat, dan orang yang alim itu sungguhnya meminta ampun baginya oleh mereka yang di dalam segala langit dan di dalam bumi, hingga segala ikan di dalam air, hingga segala ikan dan di dalam air. Semua makhluk atas muka dunia ni, para malaikat di langit dan di bumi, dan makhluk di bumi ni, ikan di lautan, termasuk makhluk-makhluk lain, menatang yang melata, termasuk semut yang berada dalam lubangnya, minta doa pada Allah supaya diberikan keampunan kepada penuntut ilmu. Sungguhnya meminta ampun baginya oleh mereka yang dalam segala langit dan di dalam bumi, hingga segala ikan di dalam air. Dan kelebihan orang alim atas abid, lebihnya orang alim daripada abid, iaitu orang yang rajin beramal ibadah tapi tak ada ilmu, seperti kelebihan bulan atas segala bintang. Tengok bintang kan, yang nampak jelas, yang nampak jelas itu bulan, bintang nampak kecil je. Maka begitulah kelebihan orang alim berbanding dengan abid, iaitu ahli ibadah. Dan bahawasanya ulama itu beberapa waris bagi anbiya. Para ulama itu merupakan waris bagi para nabi. Dan bahawasanya segala anbiya ni yakni para nabi itu tiada mewarisi mereka itu akan dinar dan dirham. Makna tak wariskan kepada umat harta kekayaan wang ringgit. Tiada mewaris mereka itu akan dinar dan dirham. Hanya saja mewaris mereka itu akan ilmu. Maka barang siapa mengambil ia akan dia. Yani sesiapa yang mengambil akan dia, yakni akan apa? Akan ilmu yang diwarisi oleh para ulama, niscaya mengambil ia dengan habuan yang sempurna. Dan menyebut Al-Jalal Suyuti di dalam kitab Al-Budur Safirah, kita nak baca dekat tu. Perkataan Sayyidina Imam Suyuti kita sambung lagi akan datang insya-Allah. Habis hadis tadi, itu apa? Orang yang mengambil ilmu itu dia telah mengambil warisan yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Siapa-siapa yang mengambil warisan ilmu itu, itulah warisan yang ditinggalkan oleh para nabi. Para nabi tidak tinggalkan duit dinar dirham pada kita, tetapi yang ditinggalkan adalah ilmu. Kita nak baca dekat tu. Dan menyebut Al-Jalal Suyuti, yakni Sayyidina Imam Suyuti di dalam kitab Al-Budur As-Safirah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kita sambung insya-Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita lanjutkan sedikit insya-Allah 10 minit dalam tazkirah atau tahlil ringkas sebelum daripada kita tunaikan salat Isya berjamaah insya-Allah. Ila hadrati sayyidina